Kalau ada air berenang lah. Boleh pergi kat imam, boleh sampai kepada imam. Yang ketiga, jauhnya tak lebih 300 hasta. Jadi kalau kata sembahyang di rumah sana, ada rumah sana kan, boleh tak? Boleh kalau cukup 3 syarat. Dia duduk dalam rumah, dia tutup pintu, boleh, tapi tak sampai 300 hasta. Dia dengan masjid, dengan dinding masjid ataupun ujung tangga masjid, tak sampai, baru 80 hasta aja. Tapi dia sembahyang dalam rumah, dia tutup pintu, boleh tak? Tak boleh, tak cukup syarat, iaitu boleh pergi tanpa ada halangan. Oh, ada pintu terbuka, dia boleh lalu keluar pintu tu kat mana? Dia sembahyang dalam rumah dia ni, rumah dia kat sana tu. Pintu kat mana? Pintu ada di tepi dia ni pintu, dia sembahyang tepi pintu. Maka nak pergi ke masjid tadi, dia ke kiri, ke kanan gitu, dan terus pergi, boleh. Lepas tu pula tengok dulu, gate kunci tak? Tutup tak? Janji tak boleh ada halangan. Oh, gate terbuka, masuk gate terbuka, maka boleh. Bolehlah dia ikut walaupun duduk kat rumah. Yang nak kena faham dari segi pergi kepada imam tu, takut salah faham. Maksud pergi kepada imam tu bukannya pergi kepada imam tanpa ada hail, tanpa ada halangan. Bukan maksud suruh pergi. Nak kata sah atau tidak je. Buat apa pergi kat imam? Maksud kalau dia duduk kat rumah, dia nak pergi kat imam macam mana? Macam ni macam mana? Depan, depan tak ada masalah. Kiri kanan tak ada masalah. Belakang tak boleh. Pusing tak boleh. Ataupun undur tak boleh. Boleh pergi tak? Pintu kat sini. Dia terpaksa undur. Tak boleh. Tak boleh dengan maksud tak cukup satu syarat, maka tak usah ikutan. Walaupun dia dengar imam gerak dan dia tak lebih daripada 300 hasta. Dia sebenarnya hukum ni sama dengan surau apa semua. Cuma sama dengan pejabat sebagai sama je. Jadi dia kena pergi kepada imam. Dia kena boleh pergi kepada imam. Jadi kalaulah kita tengok orang sembahyang dekat luar gate kunci, sembahyang dekat luar pagar masa PKP, gate kunci, senang, sama juga. Tahu tak pergerakan imam? Melalui penglihatan ataupun pendengaran. Sama ada lihat direct imam ataupun lihat makmum, yang makmum tu lihat imam. Nampak, tahu imam bergerak, selesai satu. Yang kedua, jauh dia, sebab duduk di luar, jauh dia daripada dinding, daripada hujung masjid lebih tak 300 hasta? Tak lebih. 2 syarat. 3, boleh tak pergi kat imam? Tak boleh, tak usah. Itu kan sah pun. Tak, yang ni tak boleh. Kalau luar dia tutup pun tak boleh. Maksudnya tutup pun tak boleh. Nanti buka lah, tak boleh. Dia kena buka awal-awal. Kalau yang kata buka tadi tu, itu masjid. Yang tak perlu buka tu masjid. Yang kunci pun tak ada masalah. Masjid dengan masjid. Ini masjid. Luar tu pun masjid. Tempat perempuan tu pun masjid. Kan? Ke bukan masjid? Masjid. Jadi yang itu tak apa tu. Ada pintu tutup, pintu mangga, pintu kunci, jangan baku aja. Jangan teri je. Yang maksudnya kekal, baru tak boleh. Itu masjid dengan masjid. Ini masjid dengan bukan masjid. Bukan masjid, luar pagar tu masjid. Bukan. Kerana tu dia ada hukum tu. Jadi sepatutnya benda dah lepas, jangan dikenang. Tapi sepatutnya lah, nak macam mana tak apalah. Mudah-mudahan taklah berlaku lagi PKP sekali lagi. Takkan nak try minta PKP berlaku kan? Tak adalah, cuma nak cerita AJK yang jaga tu, dia jaga kan, dia terpaksa, itu undang-undang. Itu undang-undang. Kalau tak dia pula kena silap-silap kan. Dia jaga, bagi berapa 300 orang ke 100 orang ke berapa yang muat. Lepas dah masuk, tutup kan. Ada orang yang degil duduk kat luar, dah macam mana? Dah suruh balik, tak mau balik. Okey. Kemudian lepas habis khutbah, masa nak sembahyang, dia buka pintu yang depan. Jangan yang belakang. Sebab kalau yang belakang tak boleh juga, kesian pula yang depan. Dia paling depan sekali, pintu kecil. Dia buka, dia sembahyang kat situ. Kenapa pula? Kalau dia tak sembahyang kat situ, orang masuk pula masa qomat. Jadi dia sembahyang kat situ. Jadi orang tak berani masuk lah. Tujuan sembahyang kat situ bukan apa. Nanti kalau dia buka pintu, dia masuk, orang bakal masuk. Jadi dia sembahyang kat situ. Jadi orang tak berani. Dan orang kat luar tu sah. Dalam keadaan dia orang tak mengaji. Jadi kita tolong, walaupun sebenarnya tak tolong pun, tak bagi masuk. Tapi sebenarnya tolong. Macam mana mereka yang sembahyang kat luar sekarang ni? Berapa puluh orang ke ratus orang? Tiap-tiap minggu. Macam mana? Siapa nak settlekan dia? Siapa nak bagi tahu dia, "Oi, qada balik Zuhur." Masalah. Sebab tu buka yang depan. Buka yang paling depan. Kalau buka yang belakang tu, ada belakang yang satu kan, pintu kecil kan, tak boleh juga. Sebab boleh orang yang sembahyang ke sana semua boleh. Ke belakang pintu. Yang duduk depan-depan ni semua tak boleh. Tak boleh dengan maksud tak usah ikutan. Lah kali
Terpaksalah, tak ada pandangan lain ke, tak ada mazhab lain. Korek jumpa fiqh ni. Kalau nak cari korek jumpa pendapat tu mazhab Hambali, pendapat dhaif gitu gini jumpa. Tapi ibadah apa main korek gitu. Maksudnya cari pendapat-pendapat. Kalau nak mengesah ataupun nak membolehkan yang tak boleh tu, cari korek. Mazhab Syafi'i, kalau jatuh talak 3 lah kali gila talak. Masa korang jatuh talak tak, sebab baru saya dapat call tadi petang ni, dah gila lah tengok baju, tengok apa atap, tak hari datang tengok, jadi gila talak. Masa nak lapas talak 3 tu tak fikir tak apa. Lepas tu last sekali dah berapa dah sebulan lebih lah macam tu, telefon lah, tak ada ke ustaz, korek lah kitab-kitab tu. Tu kita perkataan korek dia guna. korek lah kitab, takut ada pendapat yang kata 3 jatuh 1. Cakap pergi Perlis 3 jatuh 1. Settle kat Perlis. Oh ya ke, makasih pergi, tak tahu dia buat apa. Habis nak macam mana suruh korek? Kita bukan nak suruh dia pergi Perlis pun. Perlis ni tahulah kan. Tapi dia tolonglah macam manalah, sebulan dah, hari-hari. Rupa-rupanya dia kata kita pegang macam tak sangka lah benda tu. Tapi bila jadi, betul jadi gitu sungguh. Pukul 12, pukul 1 pagi duduk depan rumah tengok rabun, tengok apa? Bumbung. Tengok dah setengah jam balik. Esok petang datang tengok sidai baju. Dekat tak boleh dekat sebab tak 3. Akhir sekali suruh pergi masuk mahkamah sana. Boleh 3 jatuh 1. Sebab apa? Korek pendapat jumpa masalah fiqh ni. Korek pendapat, biar awak boleh makan, buaya boleh makan. Korek apa? Babi boleh pegang, tak payah basuh dengan air tanah, tak payah samak orang kata. Nak korek jumpa semua. Tapi kita yang ibadah apa main korek nak yang mudah macam tu? Macam mana? Aduh, terpaksa cakap. Habis nak tolong dia macam mana? Kalau pergi mahkamah kat sini semua memang 3, dah sebut 3, jatuh 3. Kenapa pula nak jadi jatuh 1? Terpaksalah sebut negara Pasir Berdengur. Negara. Habis mudah-mudahan selamat lah dia. Tak tahu lah. Aduh, hai. Samalah. Akhir sekali macam mana nak settle yang orang semayang kat luar? Korek lah kot. Cari kita. Ada mazhab Maliki begini. Pendapat dhaif, pendapat kedua, ketiga, keempat. Tah mana ni pendapat kita korek? Yalah, kalau nak cari memanglah jumpa. Fiqh kan. Cuma ibadah apa yang begitu? Buat hantam sajalah. Bila baru tahu tak sah, baru sibuk nak cari pendapat. Apa benda ibadah gitu? Ibadah apa gitu? Cuma kalau nak cari jumpalah. Jadi macam tu lah. Patutnya buka pintu paling depan sekali. Macam ni kan. Ni masjid, tak perlu dah ada pintu ni. Buka pintu ni ketika orang seluar nak sembahyang. Luar ni maksud luar masjid lah. Kalau sehingga ke dinding masjid tu. Macam tu juga ataupun kaki masjid. Macam tu juga terbalik. Imam duduk luar, makmum duduk dalam masjid. Ni pelik lah sikit. Imam dengan makmum tadi, imam dengan masjid tadi tak boleh lebih daripada 300 hasta. Daripada imam sehingga ke dinding ataupun kaki masjid. Tak boleh lebih daripada 300 hasta. Kenapa tak tahulah. Imam kena covid ke apa ke. Duduk depan tu imam, makmum duduk dalam masjid. Dia antara dinding ataupun kaki masjid dengan imam tak boleh lebih 300 hasta. Itulah. Makmum dalam masjid dan imam dalam masjid. Kedua-dua masalah ini hukumnya sama, iaitu jarak jangan lebih daripada 300 hasta dari tepi dinding masjid. Tambah lagi syarat tu. Tambah yang syarat tahu pergerakan imam tu memang tetap dah. Tahu pergerakan imam, boleh pergi kepada imam tanpa berpaling kiblat, itu syarat tetap dah. Tambah satu lagi, jangan lebih 300 hasta. Tapi kalau dalam masjid, katalah masjid 1 km. Masjid 1 km. Buat contoh. Imam duduk sini, makmum ada 2-3 saf. Lepas tu makmum yang saf keempat duduk 1 km ujung. Kong nampak halus. Contoh lah. Boleh. Ini 300 hasta. 300 hasta tak sampai 1 km sebab dalam masjid. Saya bagi contoh nak bagi faham. Dalam masjid. Bila dalam masjid tak ada masalah jauh mana. Luar masjid jaraknya 300 hasta. Masjid dengan bukan masjid pun jaraknya 300 hasta. Okay.
Lagi jangan ada dinding ni. Maksud tu di tepi dinding masjid atau dari orang yang bersembahyang di luar masjid itu. Ataupun kalau orang sembahyang bersambung tu sampai orang takhir tu, orang takhir dengan dia. Jangan lebih 300 hasta. Tak ada orang buat gitu tak. Tapi bolehlah jadi, mungkin kat Mekah, kat mana. Sampai terkeluar-keluar. Tak tahulah. Bolehlah nak jadi, tapi macam tak berapa berlaku lah. Kenapa pula makmum takhir kau duduk 300 hasta lebih pula ke belakang? Apa hal duduk jauh gitu? Lain lah, kalau penuh tak apa. Cuma hukumnya gitu lah. Dan jangan ada dinding hail antara keduanya. Maksud dinding-dinding tadi tu lah. Tetapi jika ada pintu pada dinding itu, hukumnya sama dalam masalah B. Masalah B, pintu tu kena buka. Pintu tu kena buka. Masalah B tu, pintu dia kena buka. Supaya kalau aja makmum nak pergi kepada imam, boleh pergi tanpa berpaling. Sebab bukan masjid dengan masjid. Base, settle masalah tu. Tak usah pun nak. Jadi senang je. Masuk yang seterusnya. Kelima. Asal pula tiba-tiba kelima? Kelima. Kita tengok keempat apa? Cerita apa ni? Syarat berjemaah, syarat qudwah, syarat makmum tu sah. Cerita tu. Syarat makmum tu, syarat sah mengikut imam ada 12. Tu tiba-tiba kelima. Kita dah bahas yang pertama, sejajar semayang keduanya. Semayang makmum dan imam kena sama jenis. Imam solat jenazah, makmum solat zuhur tak boleh. Tu satu, kita dah bincang sebelum ni. Yang kedua, makmum mengiringi kelakuan imamnya. Maknanya biar imam pergi dulu baru makmum. Syarat kedua. Yang ketiga, mana ketiga? Makmum mengetahui akan pekerjaan imamnya. Makmum tahu imam bergerak. Iyalah, nak ikut imam kalau tak tahu dia bergerak, macam mana nak ikut? Ketiga. Keempat, berhimpun atau berkumpul imam dengan makmum. Maksud imam dengan makmum tu duduk satu tempat. Itu yang dimasukkan 300 hasta tadi tu semua. Yang kelima, tu dia. Kelima, makmum jangan bertelingkah. Bertelingkah ni bukan bergaduh Bertelingkah dengan imam tentang mengerjakan sunat-sunat yang hodoh pada pandangan jika berlaku pertelingkahannya. Pertelingkahan ni apa ni? Tak sama, tak ikut. Makmum tak ikut. Imam buat lain, makmum buat lain. Imam buat, makmum tak buat. Tapi ianya sunat. Ada keadaan imam buat, makmum tak buat. Dia tak panggil hodoh pada pandangan. Setengah kitab dia kata keji. Keji apa ada? Setengah kitab kata keji. Keji pada pandangan. Hudoh pada pandangan. Tak molek. Molek tak? Makmum duduk baca tahiyat awal. Makmum duduk tahiyat awal, imam bangun. Nak keluar tengok. Hudoh tak? Itu maksud hudoh tu. Imam bangun buat rakaat ketiga. Makmum at-tahiyatul mubah duduk. Itu bertengok. Kan nampak hudoh. Itu maksud hudoh tu. Hodoh pada pandangan. Buruk. Keji. Keji dalam masalah solat jemaah. Kalau bukan solat jemaah tak keji pun. Ada berdiri, ada duduk. Ini solat jemaah. Tapi macam tak ikut aja. Itu maksud hodoh pada pandangan. Berlaku pertelingkahan ni maksud tak sama. Tu bukan bergaduh. Tak sama. Imam dalam perkara sunat dalam perkara rukun memang kena ikut. Perkara sunat kadang-kadang imam buat, makmum tak buat. Hudoh dengan membatalkan. Sunat je pun. Kalau imam tak rukuk, kalau imam rukuk, makmum tak rukuk, batal. Hudoh dan batal. Okeylah sebab rukun. Yang ni sunat, imam buat yang sunat, makmum tak buat, batal. Imam tak buat yang sunat, tadi imam buat, makmum tak buat, batal. Walaupun sunat batal. Lepas tu dia hudoh dia panggil. Imam buat, makmum tak buat. Imam tak buat, makmum buat. Ada keadaan hudoh nampak, maka batal. Ini cerita sunat Rukun memang batal lah kalau tak ikut. Kadang-kadang imam buat, makmum tak buat, tak hudoh. Dengan maksud tak batal. Tak batal. Jadi dah ada empat. Ada keadaan benda sunat,
makmum tak ikut imam, luput pahala jemaah. Maksudnya tak dapat 27. Sunat je, tak ikut pun tak luput 27. Ya. Ada yang tak ikut imam batal. Ada yang tak ikut imam tak ada apa-apa. Macam imam baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makmum tak baca. Ada apa-apa tak? Luput tak pahala jemaah? Tak ada apa-apa. Macam tu. Imam pun sami'allahu liman, angkat tangan ni. Sami'allahu liman hamidah. Makmum sami'allahu liman hamidah. Uduh tak? Tak uduh. Terganggu tak jemaah? Tak terganggu. Maknanya ada sunat yang imam buat, makmum tak buat, okey je, tak jadi apa pun. Rugi dia je lah, tak dapat pahala. Tapi tak mengganggu jemaah tu, tak mengganggu pahala, tak mengganggu sah batal jemaah. Ada yang sunat, tapi kalau tak ikut imam, batal. Ada yang tak batal, ada yang tak ada kesan. Yang tak ada kesan tu kita tahulah, angkat jari imam, illallah. Kita illallah tak angkat. Ada kesan tak dekat jemaah? Tak ada kesan. Tapi kita nak cerita yang ada kesan dekat, walaupun ianya sunat. Istilah dia panggil sunat yang hodoh pada pandangan. Hodoh dilihat pada pandangan jika berlaku pertelingkahan, jika tak sama. Buruk, keji, jahat. Ada kata tu. Kitab ada kata jahat menyalahi, dia kata. Lihat seperti jahat menyalahi. Ada kata keji, ada kata buruk. Dalam kitab kita hodoh. Sunat hodoh. Okay. Seperti sujud tilawah yang mana wajib atas makmum itu wajib atas makmum mengikut imam bersujud atau meninggalkan sujud. Jika tidak diikut, batal sembahyangnya. Jadi ada empat. Yang pertama, kalau istilah dia panggil ini, wajib muafakat pada buat dan wajib muafakat pada meninggal. Dia panggil sujud tilawah. Ini istilah saja, saya cuba baca. Wajib muafakat pada buat dan tinggal. Sujud tilawah. Tidak wajib muafakat pada buat, tidak wajib muafakat pada meninggal. Dia panggil kunut. Tidak wajib muafakat pada buat, tapi wajib muafakat pada tinggal. Tahiyat awal. Kita akan bahas satu-satu. Tidak wajib muafakat pada buat, tapi tidak wajib muafakat pada meninggal. Sujud sahwi. Tukar sikit bahasa mudah sikit untuk faham. Imam buat, makmum wajib buat. Imam tak buat, makmum wajib tak buat juga. Ni cerita sunat ni. Rukun tak payah sembang, memang tak boleh. Rukun tak boleh tinggal. Sunat ni, imam buat, makmum mesti buat. Kalau tidak, batal. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Kalau makmum buat, terlebih rajin, batal makmum. Yang kedua, itu adalah sujud tilawah. Yang kedua, tak wajib muafakat pada buat. Dengan maksud, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam buat, makmum tak nak buat, tak ada masalah. Imam tak buat, makmum boleh nak buat. Lawan juga. Yang tadi imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum pun kena tak buat juga. Makmum buat, makmum batal. Yang kedua ni, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Aku tak nak. Imam buat, aku tak nak buat, sunat. Imam tak buat, aku nak buat. Lawan, dua. Itu kunut. Kita akan bahas satu-satu ni. Yang ketiga, tidak wajib muafakat pada buat, tapi wajib muafakat pada tinggal. Tahiyat awal. Dengan maksud, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam buat tahiyat awal, sunat aja, aku tak nak buat, boleh. Tapi kalau imam tak buat tahiyat awal, makmum mesti tak buat juga. Kalau makmum buat tahiyat awal sedangkan imam naik rakaat ketiga tak buat tahiyat awal, makmum batal. Pelik sikit. Yang keempat, wajib muafakat pada buat, tidak wajib muafakat pada meninggal. Kalau sujud sahwi, imam buat, makmum wajib buat. Imam tak buat sujud sahwi, makmum boleh nak buat nanti lepas salam. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, seperti sujud tilawah, yang mana wajib atas makmum mengikut imam bersujud atau meninggalkan sujud. Kalau lawan, dia macam rukun. Kita ambil sujud, rukun sujud. Imam sujud, makmum mesti sujud, kan? Maknanya kalau makmum tak sujud, makmum batal. Dia seumpama tu lah. Imam sujud tilawah pagi Jumaat tu lah, ataupun baca ayat-ayat sajadah, maka dia sunatkan sujud tilawah. Jadi bila baca ayat sajadah, imam pun sujud tilawah, makmum wajib sujud. Makmum tak sujud, makmum batal. Dia kata sunat aja sujud tilawah, sunat hayah, bukan sunat abad pun. Baca Iqra, ada juga sujud kat situ. Sujud ayat sajadah ada kat situ, ujung sekali. Wasjud waqtarib. Jadi bila imam baca ayat sajadah, imam tak sujud, makmum kata apa malah
makmum sujud, batal. Jadi maknanya sujud tilawah, imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat juga. Tak boleh lawan. Yang paling ketat lah ni. Satu, selesai. Yang kedua, adapun sujud sahwi, wajib atas makmum mengikut tentang buat. Wajib atas makmum mengikut sujud sahwi, wajib atas makmum ikut buat kalau imam buat. Tidak wajib tentang meninggal. Kalau imam buat sujud sahwi, mungkin tinggal kunut, tinggal tahiyat awal, ataupun apa saja kesalahan lah. Imam sujud sahwi, makmum wajib sujud. Makmum yang tak sujud, batal. Makmum buat salah, tak buat salah, tak penting. Yang penting imam sujud sahwi, makmum mesti sujud sahwi. Aku tak salah. Tak salah ke, salah ke, tak penting. Yang penting imam buat, makmum mesti buat. Tidak wajib tentang meninggalkan. Maksudnya kalau imam tak sujud sahwi, sedangkan ada perbuatan imam yang disunatkan sujud sahwi, tiba-tiba imam tak buat. Imam kata sunat, maka imam tak buat. Makmum boleh lawan tak? Boleh. Selepas salam lawan lah. Boleh. Imam tak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi, tapi selepas salam. Mudah kata kunut lah. Imam tak baca kunut, lepas tu tahiyat, tengok ingatkan nak sujud sahwi, kita dah standby, imam bagi salam, makmum boleh, tak wajib, boleh sujud sahwi. Imam salam, sujud sahwi, sujud, duduk, sujud, baru salam. Sebab apa boleh? Sebab imam dah salam, dah putus kan. Jadi makmum boleh sujud sahwi. Kerana makmum boleh dan sunat sujud sahwi selepas salam imamnya. Yang ni sebenarnya panjang sikit, mari kita tengok, kita bahas detail sikit. Kaedahnya bagi makmum, apabila imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Walaupun makmum tadi tak buat apa-apa salah, walaupun makmum ni tak tahu apa salah imam. Aku tengok 4 rakaat macam biasa. Kalau subuh ada kunut, kalau 4 rakaat ada je tahiyat awal, tak ada pun terlebih rakaat turun balik ke, tak terkurang orang subhanallah ke, tak ada pun. Apa benda tiba-tiba lepas tahiyat akhir sebelum salam tu sujud sahwi, makmum tak tahu pun, wajib sujud sahwi. Sama ada makmum tu buat salah ataupun tidak, sama ada makmum tu tahu salah apa ataupun tidak, sama ada imam yang buat salah, makmum tak buat, pun sama juga. Imam sujud, makmum sujud. Sujud sahwi. Apa itu? Makmum tak tahu apa-apa, tak tahu apa-apa sekalipun. Malah makmum masbuk. Makmum masbuk lagi tak tahu apa benda. Masbuk pula tahiyat akhir. Allahu Akbar, terus tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nak lepas ni nak tambah lah 4 ke 3 ke, tengoklah sembahyang apa kan. Baru assalamualaikum je, imam pun Allahu Akbar. Ingat assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Dia Fatihah. Tahiyat tak habis lagi, baru assalamualaikum. Imam tahiyat, imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Dia kata aku tak bersalah, aku masbuk, nak kena tambah 4 je lagi ni. Aku tak ada kena mengena dalam ini cerita. Wajib sujud sahwi juga. Wajib sujud sahwi. Lepas sujud sahwi, ikut imam lah. Sebab imam buat, makmum wajib buat kan. Dalam apa keadaan sekalipun, tahu ataupun tak tahu. Kemudian imam salam, lepas 2 kali sujud sahwi, imam salam, makmum tambah rakaat. Kita sambung lagi. Lepas katalah makmum tadi tambah 4 rakaat lah. 4 rakaat. Saya kira Zuhur Asar ke, Isyak ke, 4 rakaat. Sebelum makmum pula tahiyat akhir, makmum sendiri lepas 4 rakaat tu tahiyat akhir. Sebelum makmum salam, sunat bagi dia sujud sahwi. Jadi dalam kes tadi ada 2 sujud sahwi. Pertama sujud sahwi wajib, yang kedua sujud sahwi sunat. Sujud sahwi wajib ketika mengikut imam. Sujud sahwi sunat ketika dia sendiri nak salam, walaupun dia tak buat salah, walaupun dia tak tahu salah apa-apa. Tapi yang kedua tu sunat. Biasa buat, biasa dengar. Tak ngaji kitab tak dengar. Walaupun dia tak tahu apa benda pun. Lebih teruk daripada tu, lebih lagi daripada tu. Katalah kunut, imam tak baca kunut, lupa ke apa, dia baca cepat-cepat, Allahumma hdini fi man hada wa afini fi. Imam pula sujud lama, macam dia sedar, macam perasaannya, dia biar sampai habis baca makmum tadi. Imam tak baca, lupa ke sengaja ke, tak penting lah. Yang penting imam tak baca, makmum baca sempat habis. Kemudian makmum sujud, salam dengan imam. Okey. Kemudian imam sujud sahwi, makmum tadi wajib sujud sahwi juga. Sebab walaupun dia baca tadi,
Senang cerita sujud sahwi ni, imam buat, makmum mesti kena buat. Tak payah sembang kenapa gitu gini, aku tak salah ke apa, aku tadi sempat baca ke apa. Tak, imam buat, makmum mesti buat. Lepas pada tu, lepas tu baru salam dengan imam. Walaupun dia tahiyat awal ke, tahiyat awal tak boleh, tahiyat awal batal. Sekunut je lah yang boleh. Ataupun imam tambah rakaat lebih, imam tambah rakaat yang kelima. Kemudian makmum tak tambah, makmum duduk. Minta tolong dia, subhanallah, dia duduk balik. Sunat sujud sahwi tu. Sunat. Imam pun sujud sahwi. Makmum kata aku yang tegur, aku tak salah. Dia pun tak sujud sahwi, batal. Sebab apa? Sujud sahwi paling senang. Imam buat, makmum buat. Tahu ke tak tahu ke, apa keadaan ke, masbuk tak masbuk ke. Senang je sebenarnya. Aku yang tegur imam tadi. Sebab tu imam turun balik. Lepas imam turun balik, ada sunat atas kepala imam sujud sahwi sebab dia terlebih tadi, tak sengaja kan. Ataupun imam 3 rakaat, sepatutnya 4. Makmum pakat-pakat naik rakaat keempat, imam at-tahiyah. Makmum pun subhanallah. Imam pun, oh iyalah 3. Imam pun naik. Imam tadi sunat sujud sahwi kan, dia dah tersilap. Makmum tak buat salah langsung, malah tolong imam lagi. Sebelum salam, imam sujud sahwi. Makmum yang tolong semua sekali wajib sujud sahwi. Tak sujud sahwi batal. Sebab sujud sahwi tak susah sebenarnya, tapi itulah kadang-kadang orang, aku tak buat, aku tak tahu, tunggu aja. Nanti salam dengan imam tu yang pelik. Imam sujud sahwi, tak sujud sahwi. Dia tak sujud, imam sujud sahwi sebab aku tak salah. Tapi bila imam salam, dia salam dengan imam. Pelik-pelik sebenarnya. Apa lagi? Macam tu juga, jangan lambat sujud sahwi kalau nak buat. Ketika dia baca tahiyat, katalah macam masbuk yang tadi kan, imam tahiyat akhir, dia terus duduk, Allahu Akbar, terus duduk kan, at-tahiyatul mubarakatus salatu tayyibatu lillah, imam sujud sahwi. Dia kata baru at-tahiyah, tunggulah syahdah ke, tunggu selawat ke baru nak sujud. Maka dia tunggu lama sikit. Imam pun bangun, duduk di antara dua sujud, makmum tadi batal. Sebab dia kena sujud sahwi kan, tapi dia tunggu nanti sekejap lagi ya. Maka dia kena sujud terus. Tahiyat dia tertinggal, sujud ikut imam. Kalau dia imam sujud, imam duduk di antara sujud, imam gerak je untuk sujud, makmum tadi batal. Lebih 2 rukun, makmum tadi batal. Sebab kata nak habiskan tahiyat, jangan buat hal. Apa lagi keadaan? Jadi kita dapat faham, apabila ada dalam jemaah tu cedera, imamnya cedera, kalau makmum cedera, imam tanggung. Makmum masuk lambat, tak sempat Fatihah habis, masbuk, imam rukuk, imam rukuk, makmum pun rukuk, cederalah Fatihahnya tak sempat habis baca, imam tanggung. Kesalahan makmum, kecederaan yang tidak membatalkan. Kecederaan sembahyang yang membatalkan tak boleh buat apalah. Kecederaan yang tidak membatalkan sembahyang tapi cedera, makmum, imam tanggung. Tak sempat baca tahiyat awal habis, imam dah bangkit, dia bangun sekali. Tak sunat ba'an tak habis tu. Kalau nak kira sunat sujud sahwi, walaupun sikit, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma, dia bangun terus. Sunat sujud sahwi. Sebab apa? Tak baca tahiyat awal. Kenapa pula tak baca tahiyat awal? Tadi kan baca. Tak habis tu macam tak baca. Kenapa bangun? Tengok pula, sembahyang seorang, sunat sujud sahwi. Sebab tak baca tahiyat awal. Tak habis tahiyat awal. Sekarang ni kenapa tak habis ni? Jadi makmum, imam bangun, imam tanggung, tak ada sujud sahwi. Maknanya kesalahan yang tidak membatalkan subhana rabbiyal a'la. Kita 3 kali subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal Allahu akbar. A'la lah, sambung sikit, terus ikut imam. Kenapa tak habis 3 kali? Ni yang sunat lah. Tak habiskan 3 kali, imam bangun, ikut imam. Habis tak cukup 3 kali, imam tanggung. Kecederaan makmum yang tak membatalkan, imam tanggung. Tapi kecederaan yang imam buat, makmum pun tanggung juga. Kecederaan yang imam buat, makmum tanggung juga. Itu yang walaupun makmum tadi masuk lambat masbuk, yang tak tahu cerita pun kena tanggung. Sebab tu walaupun dapat 1 rakaat ke, tahiyat akhir ke, dia tak tahu apa jadi sebelum tu, kemudian imam sujud sahwi, dia tahu tadi ada sesuatu telah berlaku. Jadi dia pun, imam pun sujud sahwi. Dia pun walaupun tak tahu apa yang terjadi sebab dia masuk lambat, dia pun sujud sahwi dengan imam. Okay, dia kena tanggung tak kesalahan imam? Ya, samalah. Istilah kena tanggung lah tu. Kemudian dia tambah rakaat kan. Lepas dia tambah rakaat,
Ketika sebelum dia salam, sunat lagi sujud sahwi. Dia kena tanggung lagi. Tapi tanggung sunat lah pula. Sunat lagi sujud sahwi. Jadi apa yang imam buat, makmum pun ada kena tanggung. Cuma tanggung makmum tu bukan tanggung wajib, tanggung sunat lah. Sebab sujud sahwi yang kedua tu adalah sunat. Tapi tanggung tetap tanggung. Tapi kalau makmum yang buat yang buat cedera lah, kita kata cedera, imam boleh tanggung. Makmum imam buat hal, makmum pun tanggung juga. Tanggung lah, tanggung sunat. Okey, habis. Yang kedua, yang satu satu lagi. Dan seperti tasyahud awal, lain pula. Tahiyat awal lain pula, dia kata. Dah dua selesai dah. Sujud tilawah paling ketat imam buat, makmum mesti buat, tak boleh lawan. Imam tinggal, makmum mesti tinggal, tak boleh lawan. Sujud sahwi macam tadi sebut tadi, kita masuk tasyahud awal, tahiyat awal pula. Tahiyat awal, imam tinggal tahiyat awal, macam mana nak buat lepas azan. Baik, sambung. Dan seperti tasyahud awal lain pula. Yang ketiga tasyahud awal, tahiyat awal lain pula.
Iaitu wajib mengikut tentang meninggalkan. Imam tinggal, dia sebenarnya terbalik daripada tasyahud awal. Yang tadi apa tadi? Tadi sujud sahwi, dia terbalik daripada sujud sahwi. Sujud sahwi imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum boleh lawan buat lepas pada tu. Tu sujud sahwi. Kalau tasyahud awal terbalik, imam buat, makmum boleh lawan, tinggal. Makmum tak buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat. Faham sujud sahwi tadi? Faham yang ni? Dia terbalik je. Sujud sahwi imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum boleh kalau nak buat. Tasyahud awal, tahiyat awal terbalik. Imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat. Yang ini pun ramai orang duk buat. Imam tak tahiyat awal, dia pergi tahiyat awal. Imam naik kan rakaat seterusnya, dia Allahu Akbar, at-tahiyat, tak perasan lagi. Tengok imam bangun, dia tetap tahiyat juga kat bawah. Sedangkan tasyahud awal, tahiyat awal, imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Cuma tak pernah orang buat macam tu, pelik Imam buat, makmum seorang berdiri rakaat ketiga. Boleh. Boleh dengan maksud tak batal. Tak batal. Tapi rugi sunat abang tu. Tapi tak batal. Yang itu tak ada orang buat, tak batal. Tak ada orang buat pun. Yang batal ni ada orang buat. Imam tak tahiyat awal, imam lupa, imam bangun rakaat ketiga, dia duduk tahiyat awal, ada tak? Berlambak. Yang tu buat, tu batal. Yang kita gelak tadi, imam buat tahiyat awal, kita tak nak buat. Kita bangun rakaat ketiga. Tak batal. Kita kata kelakar tak apa-apa. Kita buat lagi entah apa-apa. Maksudnya imam tak tahiyat awal, dia duduk tahiyat awal. Duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam pening pula. Alamak. Turun Lah kali imam turun, batal. Imam dah naik tak ada turun Imam turun batal, makmum batal, habis semua batal. Makmum batal kerana imam tinggal tahiyat awal, dia pergi buat. Sedangkan imam tinggal, makmum mesti tinggal. Makmum tak boleh buat tahiyat awal bila imam tak buat tahiyat awal. Kalau nak subhanallah pun masih imam on the way tu boleh. Imam kan rakaat ketiga kan, nak naik rakaat ketiga ni, dia lupa tahiyat awal, Allah, makmum angkat kepala, oh imam nak bangun, macam ni dah, subhanallah boleh. Tapi kalau dah straight, dah berdiri, nak subhanallah apa, bukan boleh turun balik. Menyebabkan imam jadi sudah. Akhir sekali dia duduk, imam batal kerana duduk balik, makmum batal kerana langgar peraturan ni. Peraturan itu sunat yang jahat menyalahi, iaitu imam tinggal tahiyat awal, dia pergi buat juga. Tu lah, benda yang tak batal kita tak buat. Walaupun pelik lah. Imam tahiyat awal, dia seorang, bismillahirrahmanirrahim. Tak batal lah. Tapi memang luput pahala jemaah tu. Banyak luput tu. Tapi tak batal. Rugi pahala semua. Tapi tak batal. Tak ada orang buat. Memang jangan buat lah pun. Tapi tak batal. Sebab tasyahud awal, imam buat, makmum boleh kalau tak nak buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat. Dia lawan daripada sujud sahwi tadi. Sujud sahwi imam buat, makmum mesti buat. Imam tak buat, makmum boleh kalau nak buat kan. Dia lawan. Macam mana pun ada dhabit lagi sebenarnya. Dia tak mutlak gitu. Jika tengok imam, dengan tahiyat awal, imam buat, makmum boleh tak nak buat. Imam tak buat, makmum mesti tak buat. Okey, dobek dia apa? Imam tak buat, makmum mesti tinggalkan juga, tak buat juga. Dobek dia kat sini. Jika imam tak duduk istirahah. Jika imam duduk istirahah, makmum yang tahiyat awal tak batal. Apa duduk istirahah? Kita dah bahas dah sebelum ni. Ketika rukun duduk tu. Duduk istirahah sunat hukum dia. Dia ada dekat rakaat pertama nak naik rakaat kedua, dengan rakaat ketiga nak naik rakaat keempat aja. Itu je ada sepatutnya. Rakaat 2 nak naik 3, dia ada duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Tiba-tiba macam mana duduk istirahat tu? Rakaat pertama nak naik rakaat kedua tu, sujud yang kedua, rakaat pertama, masa nak naik tu boleh je naik Allahu Akbar, boleh je. Tapi dia macam mana? Allah, ni duduk kejap, 1 saat, 2 saat. Allah, kadang-kadang biasanya nafas tak cukup. Masa angkat kepala tu tak Allah lagi sebab tak cukup. Allahu Akbar. Jadi tak cantik lah dia punya takbir tu. Jadi macam mana? Angkat kepala, tak takbir lagi. Duduk. 1-2 saat tu. Masa duduk tu baru Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk sekejap tu namanya istirahah. Dia ada hanya rakaat pertama nak naik 2 dan 3 nak naik 4 aja. Yang lain tak ada.
Okey. Duduk tu nama duduk istirahah. Duduk tu mesti ada tamakninah, duduk tu mesti 1 hingga 2 saat lah. Kalau tak ada tamakninah, tak panggil duduk. Ada orang macam ni, Allahu Akbar. Dia duduk, tapi tak berhenti pun. Tak ada tamakninah pun. So, duduk, terus bergerak ke depan. Itu tak ada istirahah. Walaupun nampak macam duduk. Itu tak ada istirahah. Hukumnya sunat. Sunat. Tiba-tiba imam pergi buat macam tu dekat rakaat kedua nak naik rakaat ketiga. Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, dia buat macam tu. Sedangkan rakaat kedua nak naik rakaat ketiga tahiyat awal. Dia lupa kan? Dia pun buat. Buat macam mana? Macam tadi. Duduk. Allahu Akbar. Duduk 2 saat. Baru naik. Dia ada duduk istirahah. Kalau macam tu punya keadaan, makmum yang tadi, kalau tahiyat awal tak batal. Dia diistilahkan memanjangkan perbuatan imam. Imam duduk, cuma imam duduk 2 saat, kita duduk 20 saat. Tahiyat awal tak batal. Cuma menjadi persoalan, mana nak tahu imam tu duduk ke tak masa tu tekan sujud kan? Intai gitu. Tapi hukumnya gitu lah. Kalau imam duduk istirahah, rakaat kedua nak naik rakaat ketiga yang lupa tahiyat awal tadi, makmum yang tahiyat awal tak batal. Bukan suruh buat. Sepatutnya imam tinggal tahiyat awal, makmum tahu ke tak tahu ke tinggal juga tahiyat awal. Itu sepatutnya. Tiba-tiba dia buat juga. Kan kata tadi batal kalau buat. Tiba-tiba imam duduk istirahah, maka tak batal. Walaupun kita tak disuruh untuk tahiyat awal pun. Tak batal. Soalan tambahannya adalah macam mana nak tahu? Sebab makmum semua tengah sujud. Makmum yang tahu je lah. Makmum boleh nampak kat tepi ke, masa sujud tu boleh nampak macam tu ke. Buatlah macam mana pun. Ataupun makmum tu bangun cepat dengan imam lah. Sama-sama dengan imam. Imam angkat kepala, makmum pun angkat kepala. Masa angkat tu, duduk kejap. Dia pun at-tahiyyatu mubarakatus salam. Dia baca, tak batal. Tu dobit dia. Kerana memanjangkan. Dia sama macam i'tidal. Macam ketika i'tidal, kan baca kunut. Imam tak baca kunut. Makmum baca kunut. Boleh ke tak? Kan boleh tadi kan? Boleh lawan kan? Kunut. Kunut tak bahas lagi? Kunut belum lagi. Imam tak baca kunut, makmum baca kunut. Boleh ke makmum baca lama tu? Memanjangkan tu? Tak. Sebab dia cuma memanjangkan berdiri imam. Imam berdiri 2 saat. Sami Allah liman hamidah, 3 saat lah. Lepas tu terus sujud. Dia 30 saat. Memanjangkan i'tidal imam. Sebab tu boleh. Kunut bersama. Yang tadi dia memanjangkan duduk imam. Imam duduk. Tapi kalau imam tak duduk, batal. Imam tak duduk istirahah tadi. Imam sekadar bangun terus, ataupun imam transit aja. Allahu Akbar. Tak ada tamakninah. Makmum yang tahiyat awal semua batal. Tu robit dia. Makmum tadi sunatlah subhanallah kalau sempat. Nak mengingatkan imam, ada nanti sujud sahwi, macam tu je lah. Tapi jangan banyak kali, sekali je. Kalau macam imam dah bangkit tu, subhanallah sekali aja. Sebab bimbang kalau 2-3 kali imam turun balik ke, salah. Kalaulah masalah tahiyat awal ni, bila imam dah bangun dalam perjalanan on the way, makmum tadi perasan imam bangun tak tahiyat awal ni, dia subhanallah. Sunat subhanallah. Tapi kalau dah berdiri tak sunat dah. Masa perjalanan. Jika dia subhanallah, imam turun balik. Kadang-kadang sunat sujud sahwi, kadang-kadang sujud sahwi batal. Walaupun imam dah bangun. Imam dah bangun, lepas tu duduk balik. Tak sampai berdiri lagi lah. Kalau dah berdiri, duduk balik, batal lah memang. Ini dalam perjalanan. Bila ketika kedudukan imam rukuk, kedudukan daripada bawah kepada rukuk, kemudian turun balik. Sebab subhanallah ke teringat ke tak kisahlah. Sama ada orang subhanallah ataupun imam sendiri teringat. Kedudukan dia baru rukuk, kedudukan rukuk. Kemudian turun balik. Sujud sahwi batal. Bahasa lain tak sunat sujud sahwi. Tapi kalau dah atas pada rukuk macam ni, tapi belum berdiri lagi, turun balik, sunat sujud sahwi. Tu dia punya had. Ada keadaan juga wajib duduk balik. Wajib makmum duduk balik. Dah tahiyat awal ni, tapi dia tak tahiyat awal, dia bangun. Lepas tu dia wajib duduk balik. Ada keadaan. Keadaannya apabila makmum terlajak. Dia tak sengaja. Dia tak ingat tahiyat awal, daripada rakaat sujud yang kedua, rakaat yang kedua dia terus bangun Allahu Akbar. Imam tahiyat awal, makmum tadi wajib duduk. Kalau tak duduk batal makmum.
Nampak? Hukum dia, imam buat tahiyat awal, makmum boleh tinggal. Ya. Makmum boleh tinggal. Makmum aku tak nak tahiyat awal, boleh, tak batal. Tapi kalau dia terlupa, dia bukan niat nak tinggal tahiyat awal, dia terlupa. Dia pun bangun. Bila dia bangun, imam tahiyat awal lah, wajib turun. Kalau tak turun, berdosa. Dan batal sembahyang. Nampak? Bezanya hanya sengaja kan tak sengaja. Sengaja naik, wajib turun. Wajib turun. Kalau tidak batal. Tak sengaja, tu kalau tak sengaja naik, wajib turun. Turun balik. Kalau sengaja naik, sengaja naik tak batal. Betul? Sunat turun. Sunat juga turun balik. Jadi pelik lah sembahyang dia. Habis lah. Pahala mana tak tahu, hancur lebu. Cuma kita cerita hukum. Kalau terlajak lah, kalau terlajak. Habis. Yang terakhir. Tetapi, 4 yang terakhir lah. Tetapi membaca kunut, tetapi tiba-tiba. Yang keempat lah. Yang tadi dah selesai sujud tilawah, selesai tahiyat awal, sebelum tu apa? Selesai sujud sahwi, selesai tahiyat awal, 3 dah. Satu lagi kunut. Kunut tak? Membaca kunut, tetapi membaca kunut tidak wajib muafakat. Yakni boleh bertelingkah. Imam buat, makmum tak nak buat, boleh. Kerana tidak hodoh pada pandangan dalam pertelingkahannya. Perbezaan tu tak nampak keji. Sekiranya imam membaca kunut, makmum boleh terus tinggalkan imam untuk terus sujud dengan sengaja. Boleh. Sama lah juga, rugilah. Sunat abad tu. Sembayang dia macam cacat lah. Tapi boleh dengan maksud tak batal. Imam kunut, makmum sujud. Boleh. Macam mana? Dia tak ada kunut kan? Dia biasa sembahyang kat Perlis, tiba-tiba dia sembahyang dekat Pahang. Tiba-tiba, alamak, kunut pula. Malah aku ada sujud. Boleh. Boleh dengan maksud tak batal. Boleh terus sujud. Dengan sengaja, boleh. Dan jika sekiranya imam meninggalkan, sunat makmum membuatnya. Dia, ini pula, orang Pahang pula pergi Perlis. Tak ada kunut. Jadi bila macam tu, imam tak kunut. Makmum tadi, sunat kunut. Dia kata sunat. Tapi ada syarat. Dan jika sekiranya imam meninggalkan, imam tak kunut, malah bukan dekat situ je, dekat Masjidil Haram pun sama. Ke selama ni pergi Mekah umrah tu tak buat kunut, ruginya. Dah imam tak kunut, rugilah. Bukan cerita batal, cerita rugilah. Buatlah sebab dia kata sunat makmum membuatnya. Tapi syarat, jika sempat kejar imam dalam sujud yang pertama atau duduk antara dua sujud. Sempat kejar imam. Maksud imam sujud, makmum Allah Mahdi ni sampai habis, imam duduk di antara dua sujud, baru makmum ni gerak. Okey lah, gerak untuk sujud. Tapi kalau dia tahu memang tak sempat, imam sujud yang kedua, baru dia habis kunut, tak sunat. Tak sunat dia untuk kunut. Dia ikut je lah, ikut imam je. Sebab tak sempat. Biasanya imam dekat Mekah Madinah dia cerdik, dia sujud yang tu lama sikit lah. Pertama dia berdiri Sami Allah Al-Mahmidah, dia beri lama sikit. Dia baca lama sikit lah, sikit. Lepas tu ketika sujud, dia sujud lama sikit. Campur. Makmum pula baca laju-laju, memang sempat. Memang sempat. Tambah-tambah kalau baca kunut pendek, lagi sempat. Allahumma ghfirli ya ghafur. Pendek je. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahumma arhamni ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lagi sempat. Itu kunut pendek. Kalau kunut panjang, Allah Mahdi ni macam biasalah. Sunat makmum buat kunut kalau imam tak buat, jika jangan, dengan syarat jangan lebih 2 rukun. Imam sujud, makmum dah ketinggalan 1 rukun. Imam duduk di antara 2 sujud, makmum ketinggalan 2 rukun. Imam bergerak je untuk sujud, makmum tadi batal, walaupun kerana baca kunut. Sebab tu tadi tu, kalau kita tak sempat ni, sujud yang kedua pun silap-silap tak habis lagi kunut, maka tak disunatkan untuk kunut, terus je, teruskan aja. Ataupun baca kunut pendek tadi lah. Kunut pendek memang sempat. Allahumma ghfirli ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahim. Wa sallallahu bagi selawat. Jadi dan tidak harus ia membuatnya jika tidak sempat kejar, melainkan pada sujud yang kedua. Maksudnya kalau sujud kedua baru sempat, tak sunat kejar lah. Maksud tak sunat kunut, nanti sujud sahwi. Penghujung nanti sunat sujud sahwi, walaupun imam tak sujud sahwi.
Tapi kita perhati, ada tak orang pergi Mekah buat gitu? Solat subuh tak ada, rugi lagi. Macam mana? Nasib baiklah benda bukan batal, sah batal. Kalau tidak, orang pergi Mekah dapat pahala, dia pergi tak semayang, dosa je sebab tak sah. Nasib baik, sah lah. Ceritanya rugi je, rugi pahala. Kan pergi jauh-jauh, nakkan pahala ratus ribu lah, apalah. Tiba-tiba tak buat gitu, rugilah. Rugi. Kalau imam terlajak, jika makmum terlajak sujud, macam mana? Imam kunut tapi makmum sujud, sama macam tadi. Imam sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman hamidah, ngantuk, Allah, dia pun turun. Padahal imam Allahumma hdini fiman hadait, dia Allah dah sujud dah, wajib bangun balik. Tak bangun batal. Sunat aja pun. Tadi kan kata boleh kunut, imam tinggal, makmum boleh nak buat. Imam buat, makmum boleh tinggal kan? Tapi itu kalau sengaja. Yang tadi tak sengaja. Dia turun sujud, tak sengaja. Tiba-tiba imam kunut, makmum tadi wajib berdiri untuk kunut. Kalau dia tahu lepas ni kunut, dia pun aku dengan sengajanya nak sujud, tak nak kunut, yang tu tak apalah. Tak batal lah. Maka hukum dia apa? Sunat untuk naik balik kunut. Dia punya sama je dengan tadi tu. Jika terlajak tak sengaja untuk sujud dalam keadaan imam kunut, tak sengaja, wajib naik balik untuk kunut. Kalau dia turun dengan sengaja tak nak kunut, sunat naik balik, tak wajib untuk kunut. Kalau dengan sengaja dia tak nak kunut, tak batal. Nak meninggalkan kunut kan? Tak batal. Habis. Settle. Keenam akan datang. Makmum jangan berada depan garisan imam. Makmum jangan duduk depan imam kalau nak jadi makmum. Logik lah, dia nak jadi makmum tapi duduk depan imam. Sebenarnya dia nak jadi imam tu. Keenam, kita berhenti kat keenam. InsyaAllah macam biasa hari ni hari Jumaat. Lepas ni ada kitab Kifayatul Muhtadi. Cuma pecah rekod lah setakat ni. Satu-satunya masjid ni lah masjid pecah rekod. Satu hari, satu malam tu 3 kitab. Lepas ni kitab Kifayatul Muhtadi 945. Lepas pada tu kitab Misbahul Munir. Ini kitab idaman penuntut. Tak pernah lagi saya. Biasa paling banyak satu masjid satu malam tu 2 kitab. Itu pun paling banyak lah tu. Masjid ni bagusnya satu malam 3 kitab. Sekejap lagi 945 Kifayatul Muhtadi, lebih kurang sejam. Lepas pada tu setengah jam lagi kitab Tauhid Misbahul Munir, baru nak buka. Baru buka kitabnya ni, baru lagi kitab Rumi, kitab Tauhid ni, kitab Tauhid 945 kitab ni Kifayatul Muhtadi, kitab fiqh yang advance lagi daripada kitab fiqh idaman penuntut, detail lagi. Yalah, setiap hari Jumaat tu biasa tu tambah kitab Bazzaidi ni, tak tahu lah. Tambah, dia kata nak tambah lagi 2 kitab, kata 1 cukup. 2 nanti pakat-pakat alim nanti payah. Wallahu alam. Siapa ada kepelapangan boleh join. Sekejap lagi kita sudah dengan tasbih kafar.